Ramai yang depression pada hari ini. Antara buktinya, baru-baru ni saya ditempatkan untuk jaga di kawasan stesen psikiatrik ataupun di kawasan kecemasan, ada bahagian psikiatrik. So siapa yang pergi dengan depression, kita akan hantar ke bahagian psikiatrik. Bayangkan, hari yang saya jaga itu adalah hari Selasa. Hari bekerja, cuba kita bayangkan 10 yang datang, contoh 10 yang datang, 8 itu daripada orang Islam, 8 daripada mereka adalah orang Melayu kita, dan kebanyakan daripada mereka adalah anak muda. Bila mana saya soal, sebab biasa kalau pasien datang, pesakit datang, kita sebagai seorang doktor kena tanya soalan. So saya tanya mereka, kenapa datang, apa masalah mereka. Mereka cerita masalah mereka itu, ini. Bila mana saya tanya soalan-soalan, akhir sekali saya tanya satu soalan, adik solat ke tidak? Abang solat ke tidak abang? Kebanyakan daripada mereka kata tak solat. Solat pun on off. Sebab itulah, bila mana kita makin jauh dengan Allah, Allah akan makin jauh dengan kita. Bila mana pengharapan kita kepada Allah tidak ada, maka Allah pun tidak akan bantu kita dalam menyelesaikan masalah kita. Sebab itulah yang datang baru-baru ni kepada saya ramai. Masalah mereka makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah. Kenapa? Sebab hubungan kamu dengan Allah jauh. Tapi tak boleh nak jawab macam tu kan. Mesti mereka tak setuju sebab mereka dalam tekanan, dalam tak tentu arah, buat disco kan. Bayangkan di stesen tu mungkin pasang lagu, buat disco beramai-ramai. Saya pun tak tahu nak kawal macam mana. Tapi bila kita relate dalam Al-Quran, yes, apa-apa pun kita kena baca Quran. Apa-apa pun baca Quran. Sebab kita Islam, kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, kena baca Quran. Sebab Quran ni bukan kuno, Quran ni bukan orang-orang kampung cara, tidak. Quran ni bukan cara orang kampung. Bila mana kita buka Quran, perasan tak ada satu kisah seorang wanita yang hidupnya hanyalah beribadah sahaja kepada Allah, duduk beribadah, berzikir kepada Allah, berbakti kepada Allah, itu sahaja kehidupan dia seharian. Tiba-tiba datang seorang malaikat kata kepada wanita itu, wahai wanita siapa? Maryam bintu Imran. Wahai Maryam, aku malaikat. Sesungguhnya aku diutuskan Allah, yang mana dalam rahim kamu sekarang akan lahir seorang anak, yang mana anak itu adalah seorang Nabi dan Rasul. Apa reaksi Maryam? Dalam keadaan dia tidak pernah bergaul dengan lelaki, dalam keadaan dia tidak ada percakapan, interaction dengan lelaki, tidak ada. Dan dia pun belum berkahwin. Sebab itulah kata Maryam, wahai malaikat, bagaimana aku akan ada anak sedangkan aku tidak berzina? Bagaimana aku akan ada anak sedangkan aku tidak melakukan perkara-perkara yang mungkar? Dan itulah ketetapan daripada Allah. Bayangkan seorang wanita yang masih lagi muda, bagaimana dia nak menghadap satu ujian yang sangat besar pada hari itu. Saya percaya pada hari ini tidak ada orang dapat ujian seperti itu. Kalau ada pun mereka yang mencari, betul tak? Mereka yang mencari lelaki, lelaki cari dia. Tapi Maryam tidak mencari, tapi Allah uji. Tapi Maryam sabar dengan ujian dia. Membesarkan kandungan itu, bila mana makin besar, Maryam keluar daripada rumah. Sebab apa? Dia fikir, kalau aku stay dalam rumah, ibu aku akan tahu, ayah saudara aku Nabi Zakaria akan tahu, orang kampung akan tahu yang aku sedang mengandung padahal aku tidak berkahwin. Maka disebabkan itulah dia serabut, dia tak tahu nak fikir macam mana, dia keluar pada rumah, dia bagi tahu kepada ibu dia untuk merantau, untuk berjalan-jalan. Maka bila mana berjalan, wallahu alam berapa lama, sampai di sebuah pokok yang redup. Di pokok itulah Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Melihat, bayangkan, bersalin seorang diri, bagaimana seorang wanita nak tanggung satu bebanan yang cukup berat. Dia tahu kalau aku balik mesti orang akan mengata kepada ibu dan ayahnya, dan itulah kebenaran. Sebab bila mana Maryam tengok Nabi Isa masih lagi kecil, Maryam kuatkan diri nak balik ke kampung. Betul sangkaan Maryam. Bila mana jejakkan kaki ke kampung, orang mengata dia, wahai Maryam, ini anak siapa? Maryam pun bagi tahu, ini anak aku. Ketika itu orang kampung mengata Maryam, mengutuk Maryam, wahai Maryam, tergamak kamu melakukan demikian sedangkan ibu dan ayah kamu orang baik, ayah saudara kamu orang baik, seorang Nabi, seorang Rasul. Bagaimana kamu boleh melakukan perkara terkutuk ini, wahai Maryam? Padahal orang kampung tak tahu lagi, tak tanya betul-betul kenapa boleh ada anak. Sama juga berlaku pada hari ini. Kenapa mereka boleh depression, tekanan, sangkaan buruk orang lain kepada kita. Orang pada hari ini suka sangka buruk kepada kita. Tinggalkan. Sebab mereka-mereka yang sangka buruk, suka mengata kita, mereka tak pernah melihat kehidupan mereka. Mereka menuduh kita ni ahli sihir, menyihir suaminya, memfitnah kita dan sebagainya. Sedangkan perbuatan dia itu adalah perbuatan yang haram. Menuduh orang ahli sihir, menuduh orang tu menyihir suami kita, haram. Menuduh, memfitnah, membawa satu gosip dan sebagainya, mengkreat satu fitnah kepada orang itu adalah haram. Tapi kita
memandang perkara yang makruh terus mengata, tapi yang haram diamkan diri, melihat kesalahan orang lain dalam keadaan tidak melihat kesalahan diri kita dan keluarga kita.